Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, kita pergi kepada subtopik terakhir dalam bab 2 asas nombor, iaitu kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan asas nombor. Okey, awak boleh buka buku teks muka surat 49. Cikgu akan terangkan penyelesaian jawapan untuk contoh 12. Okey. Jadi kat sini kita tengok ada jadual cara ke sekolah, ada 5 kategori: bas, kereta, jalan kaki, basikal dan motosikal. Okey, dan diberi peratus yang pergi ke sekolah. Okey, kalau bas 25%, kalau kereta 40%, begitulah seterusnya. Jadual di atas menunjukkan kajian tentang 200 orang murid. Maksudnya kalau kita total ni dapat 200. Jadi kat sini kita yang dia bagi ni ialah peratus. Jadi kita kena tukar dia kepada bilangan. So 25/100 darab dengan 200. Okey, dapatlah dia punya bilangan. Yang bilangan itulah yang kita bila kita tambah kita dapat 200. Okey. Semua ni adalah dia bagi dalam peratus. Okey, dalam peratus. So nak tukar semua pun boleh, tak nak tukar lagi pun boleh, ikut pada soalan yang dia bagi. Okey. Alright. Okey, ini cikgu buat dulu. Okey. Soalan dia, tentukan bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4. Jadi yang mana bas? Okey, ini bas, ini kereta. Jadi tukar dia kepada bilangan. Apabila awak tukar dia kepada bilangan, dia akan jadi dalam asas 10. So untuk bas 25/100 darab dengan 200, awak akan dapat 50. Asas 10. Dan untuk kereta, tukar dia kepada bilangan, ambil 40/100 darab dengan 200, awak akan dapat berapa kereta? 80. Okey, ini bukan jawapannya sebab dia punya soalan suruh tukar pada asas 4. So, nombor dalam asas 10 apabila ditukarkan kepada asas lain menggunakan kaedah pembahagian berulang. Okey, menggunakan kaedah pembahagian berulang. So, kalau untuk bas 50 kena bahagi 4 lah sebab nak tukar dia kepada asas 4. So 50 bahagi 4 dapat 12.5. So kita ambil 12. Okey, lepas tu first tadi cikgu buat apa? Cikgu bahagi. So sekarang cikgu kena darab 12 darab 4, 48, simpan dekat memori awak. Tolak dengan 50, abaikan negatif, ambil 2. Sebab 50 tolak 48 dapat 2. So, kita teruskan lagi 12 bahagi 4. Ngam-ngam dapat 3. 3 darab 4. Okey, 12. 12 tolak 12, kosong. Dan 3 yang last kali ni, cikgu bulatkan ni, tak boleh dah nak bagi 4 sebab nilai dia kecil daripada 4. So, kita bawa ke tepi remainder ni. 3. So, jawapan untuk bas dalam asas 4 ialah 302 asas 4. Awak boleh rujuk dalam buku teks ya. Okey, 80 pula kereta pula 80 kita bahagi dengan 4 dapat berapa? 20 kan? 80 bahagi 4 dapat 20. So 20 darab pula dengan 4, 80 naik atas sini, tolak kosong lah. Okey. So 20 bahagi 4 dapat 5. 5 darab 4, 20. Tolak dengan 20, kosong. 5 bahagi 4, 1 poin lebih. Ambil 1 sahaja. Okey, 1 darab 4, 4. Tolak dengan 5, abaikan negatif, dapat 1. Last kali 1 ni, kita pindah ke sebelah 1. So, jawapan untuk kereta, ambil daripada bawah ke atas, 1100 asas 4. Okey, alright. Itu jawapan untuk
A. Okey, manakala B, hitung jumlah. Jumlah ialah operasi tambah murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4. So, kita guna yang jawapan A tadi, bas 302 asas 4, kereta 1100 asas 4, kita tambah. Okey, 1100 asas 4 dengan 302 asas 4, kita buat dalam bentuk lazim. Okey, 0 tambah 0 sekejap Okey, 0 tambah 2, 2. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 3 tak boleh. Okey, dia tak boleh 4. So, bila dia tak boleh 4, dia jadi 10. 10 ialah 2 digit. Ambil 0 dulu, letak sini. 1 yang depan ni bawa naik ke sini. Okey, dan 1 tambah 1 jadi 2. So, jawapan dia ialah 2002 asas 4. Okey, right. Untuk C pula, soalan dia suruh cari beza. Beza apa? Bilangan murid ke sekolah dengan berjalan kaki pula dan menunggang motosikal asas dalam asas 7. So, yang lain pula jalan kaki dengan menunggang motosikal. Jadi, macam mana nak buat jalan kaki ni? Kita kena tukar dia dulu kepada bilangan. So, boleh lihat awak punya buku teks jalan kaki ditukar bilangan dapat 34 asas 10. Cara sama macam tadi, kena kira motosikal 16 asas 10. 16 asas 10. So, apa nak buat? Kita kena tukar dia kepada asas 7. Macam mana nak tukar pada asas 7? Sama macam tadi, yang nak tukar pada asas 4, kita kena guna buat pembahagian berulang. Okey, kat sini cikgu padam sekejap. Okey, nak buat pembahagian berulang. Sekejap ya. Okey, right. Okey, yang 34 asas 10 kita tukar dia kepada asas 7. Pembahagian berulang lah ni. Asas 7. So, tekan kalkulator, 34 bahagi 7 dapat 4.8 lebih. Kita ambil 4. Okey, ni bahagi 4 darab 7, 28. 28 simpan dekat memori yang awak. Ambil 34 tolak 28. Dapat 6. Okey, cuba cek. Cuba cek betul tak? 34 34. Oh, okey. Dalam buku teks awak, dia ambil 34 dengan 16 ni, asas 10, dia tolak terus. Okey, 34 tolak dengan 16. Dua-dua asas 10. So, apabila dia tolak, dapat 18 asas 10. Boleh juga macam tu, lagi cepat kan, lagi senang daripada kita buat pembahagian berulang satu-satu baru kita tolak, ambil masa pula kan, macam cikgu buat tadi. So, cikgu cancel yang pembahagian berulang kat sini sebab cikgu terus buat tolak. Cumanya 18 asas 10 ni kita tukar dia kepada asas 7 sebab last kali soalan dia nak dalam asas tu 7. Okey, so 18 bahagi 7 dapat 2 point lebih. 2 darab 7, 14. Simpan memori. Tolak dengan 18 dapat 4. So, 2 ni tak boleh nak bahagi 7 dah sebab dia nilai kecil. Tarik dia ke sebelah remainder ni 2. So, ambil daripada bawah ke atas. So, jawapan untuk C ialah 24 asas 7. 24 asas 7. Macam tu caranya penyelesaian. Okey, dia akan bagi masalah ke awak dan awak perlu selesaikan. Okey, itu contoh. Kita pergi pada latih praktiskan diri 2.1D. Kita kena cuba faham soalan nombor 1. Seutas tali dipotong 4 bahagian yang sama. Okey, yang sama. Semua sama. Cumanya yang dia bagi ni 0, 40 asas 5, X asas 7, 330 asas 4. Sekarang ni soalannya ialah tentukan nilai X. Okey. Daripada yang pertama 0 ni, ini 1, ni 2, ni 3. Okey, 3 bahagian yang sama sampailah 330 asas 4. Jadi 330 asas 4 ni nak tahu berapa setiap bahagian, kita kena tukar dia kepada asas 10.
Okey, sebab asas 10 ni nombor yang biasa. So, bila nak tukar pada asas 10, okey, 0, 1, 2. Okey, ni kita buat bracket lagi nampak. Okey, macam cikgu ajar, apa-apa nombor dalam asas lain nak tukar asas 10 guna kaedah cerakin ataupun kembangan. So, ambil 3 ni darab dengan 4 kuasa 2. 2 ni, kuasa 2 ni sebab kita letak 2 kat atas 3 tadi kan. Okey, lepas tu ambil 3 yang kedua darab 4 kuasa 1. 4 tu sebab dia asas 4. Okey, bila kita calculate 60. Maksudnya daripada sini sampai sini 60. Okey, 60. So, apabila dia ada 3 bahagian, bahagi 3 lah. So, masing-masing setiap bahagian dapat 20. Okey, kalau yang macam ni, yang pertama ni dekat dengan 40 asas 5 ialah 20 asas 10. 20 asas 10 adalah sama dengan 40 asas 5. Lepas tu, bila dapat yang pertama tu, bahagian pertama 20, nak pergi bahagian kedua, kena tambah 20 lagi lah kan. So, 40 asas 10. Dekat X7 ni, X asas 7 ni 40 asas 10. Sebab daripada bahagian pertama nak pergi bahagian kedua, dah bertambah lah dia punya bahagian tu 2 kali bahagian. Jadi 20 darab 2, 40. So untuk bahagian ketiga pun sama juga. 20 jadi 60 asas 10. 60 asas 10 yang kita dapat tadilah. So soalan nak nilai X tapi dalam asas 7 yang kita dapat asas 10 tadi ialah 40 asas 7. So macam mana kita kena buat pembahagian berulang daripada 40 asas 10 nak pergi kepada asas 7 kena buat pembahagian berulang. So jadi macam inilah, bahagi dulu. Okey, 35 dapat 40 bahagi 7 dapat 35 5 dapat 40 bahagi 7 dapat 5 poin lebih. 5 poin lebih letak 5. Lepas tu 5 darab 7 35 tolak dengan 40 dapat baki 5. So 5 yang kat sini ni cikgu bulat ni tak boleh nak tambah 7 dah, kecil. So tarik dia ke sini 5. Okey. Jadi jawapan dia apa? 55 asas 7. 55 asas 7. Okey, kalau tak faham awak ulang balik video cikgu ni. Alright, kita teruskan pergi soalan 2. Markah Alex 1 dalam mata pelajaran sejarah matematik bahasa Melayu ialah 82 asas 9. Okey, Alex 1 sejarah 82 asas 9, matematik 2, 3, 4 asas 5, bahasa Melayu dalam asas 2 Okey, asas 2. Semua berlainan asas. Berapakah jumlah markah yang diperoleh Alex 1 dalam asas 10? Okey, jadi semua ni kena tukar dia kepada asas 10 lah. Okey, supaya kita boleh tambah. Jumlah ialah tambah. Maka untuk sejarah 82 asas 9 letak kosong ke atas ni. Guna kaedah apa? Cerakin ataupun kembangan. 8 darab 9 kuasa 1. Okey, dah ada jawapan kat sini. Lepas tu 2 darab 9 kuasa kosong. Ini untuk sejarah. Lepas tu untuk matematik. Okey, yang ni untuk matematik. Okey. 0, 1, 2. 2 darab 5 kuasa 2. 3 darab 5 kuasa 1. 4 darab 5 kuasa kosong. And last sekali. Okey. Untuk bahasa Melayu. Okey, yang ni dia buat sekali arung. Nak buat asing-asing pun tak apa, tak ada masalah. Okey, 0, 1, 2, 3, 4. Buatlah ikut turutan dia. Yang first tu 1 darab 2 kuasa 4, 1 darab 2 kuasa 3, begitulah seterusnya. Awak calculate satu persatu, awak akan dapat yang ini dan awak tambah 168 asas 10. Okey, 168 asas 10. Right. Okey, B pula, apakah beza? Beza ni ialah tolak markah antara mata pelajaran bahasa Melayu dengan matematik. So, ambil yang nombor dalam asas 10 bahasa Melayu iaitu 25. Lepas tu matematik pula 69. Kena tolaklah sebab beza. Jangan ambil 25 tolak 69. Jadi negatif. Ambil 69 dulu tolak 25. Okey, jadikan dia positif. Dapat 44 asas 10. So, dia nak tukar pada asas 5. Kena buat pembahagian berulang. Bahagi. Lepas tu darab. Lepas tu tolak. Dapat 4. Lepas tu sambung lagi bahagi. Lepas tu darab.
tolak yang atas, dapat 3. Dan 1 ini tak boleh dah nak bahagi dengan 5, tarik dia ke tepi sini. Dapatlah jawapan 1, 3, 4 asas 5. Okey, alright, kita pergi soalan 3 pula. Okey, soalan 3 mengenai apa? Mengenai jam. Okey, jam yang diberi ini RM80 ni itu harga asal. Okey, jam jenama M RM80 harga asal. Jenama N RM70 pun harga asal. Sebuah kedai jam memberikan diskaun potongan harga bagi beberapa jenama jam tangan wanita bersempena dengan Hari Ibu. Okey, setelah potongan diskaun Puan Santi membeli jam jenama M. Okey, ni Puan Santi. Okey, dia beli jam jenama okey, N dia beli jam jenama M. Betul lah tadi kan. Okey, yang berharga 134 asas 5. Okey, 134 asas 5 ni selepas potongan. Harga asal dia RM80. Ini harga asal RM80. Yang dia bagi kat awak ni, Puan Santi ni, jam jenama M 134 asas 5 selepas potongan. Puan Amirah pula, okey, Puan Amirah pula dia membeli jam tangan jenama N dengan harga 50 asas 7 selepas dipotong. Harga asal dia RM70. Okey, harga asal dia RM70. Puan Amirah beli dengan harga 50 asas 7 selepas potongan. Siapakah yang mendapat diskaun yang lebih tinggi? Kalau nak tahu diskaun yang lebih tinggi, awak kena tukarlah harga yang dibeli oleh Puan Santi dengan Puan Amirah ni. Santi 134 asas 5, Amirah 50 asas 7, tukar dia kepada asas 10. Bila tukar kepada asas 10, nombor dalam asas 10 tu paling kecil, maka diskaun dia paling besar. Potongan dia paling besar lah. Okey, untuk M, tukar dia kepada asas 10. Okey, 012, 1 darab 5 kuasa 2, 3 darab 5 kuasa 1, 4 darab 5 kuasa 0. Bila awak kalkulat dapat 44. Dan N pula 50 asas 7, 01 asas 7 pula tau. 5 darab 7 kuasa 1 tambah 0 darab 7 kuasa 0 dapat 35. So, manakah harga paling sedikit? Yang mana diskaun paling tinggi? Puan Amirah lah. Puan Amirah mendapat diskaun yang lebih tinggi sebab dia dapat beli dengan harga yang paling sedikit berbanding dengan Puan Santi. Boleh faham ya? Okey, alright, kita teruskan soalan 14 kali. Okey, Ashir Setem, seorang pemaju taman perumahan ingin membina sebuah taman permainan berbentuk segi 4 tempat. Okey, dah ada kat sini ya. Okey, taman permainan tersebut dibahagi kepada 2 bahagian, iaitu yang berwarna ialah kawasan permainan kanak-kanak, ni kanak-kanak, dan yang tidak berwarna ialah untuk dewasa. Jika perimeter taman permainan adalah 3300 asas 4, hitung luas kawasan permainan kanak-kanak. Okey, ni luas kawasan permainan kanak-kanak. Okey, jadi kita nak kira luas dia. Kalau awak tengok bentuk dia ialah segi 4, segi 3. Bila luas segi 3, kena guna formula luas segi 3 lah, setengah darab tapak darab tinggi. Jadi kat sini kalau disebut perimeter, dia punya formula perimeter tambahlah kan, tambah setiap sisi. So kalau kat sini 80, kat sini juga 80, sini X meter, kat sini pun X. Jadi kalau dia perimeter, okey, kalau perimeter kena tambah semualah. Maksudnya 80 tambah 80 tambah X tambah X. Berapa 80 tambah 80 ialah 160. X tambah X ialah 2X perimeter. Dan diberi, dia dah siap bagi dah. Tapi dia siap bagi jumlah perimeter ini 3300 ni dalam asas 4. So kena tukar dia dulu kepada asas 10. Senang nak buat perkiraan. Bila nak tukar asas 10, kena guna kaedah
Cerakin. 3 darab 4 kuasa 3, 3 darab 4 kuasa 2, 0 darab 4 kuasa 1, 0 darab 4 kuasa 0. Okey, antara tu adalah tambah. Dapatlah 240. Okey, 240 ni dalam asas 10 apabila ditambah semua sisi. Macam mana nak tambah semua sisi? Yang inilah 160 tambah 2x. Jadi samakan dia. Yang ni yang kita dapat tadi, yang ada x, yang ni ialah dia punya jumlah sebenar perimeter tu lah. Apa kita nak buat? Kita kena cari x. Okey, cikgu tunjukkan dia punya flow dia. Pindahkan siapa? Pindahkan 160 dulu. Okey, 2x duduk diam. Kalau pindahkan 160, jadi tolak 160. 240 tolak 160 dapat 80. So, X duduk diam, pindahkan 2 bahagi. So, dapat 40. Jadi, X dia adalah 40. Apa nak buat X 40 ni? Sebab kita nak cari luas segitiga, tentulah setengah darab tapak dia 80. Yang ini 80 dan X kat sini 80. Ni X ni. Sebab tu kita cari nilai X sebab kita nak masukkan dalam X kat sini 40 dah dapat dah. Jadi setengah darab 80 darab 40. So dapatlah jawapan dia 1600 meter square. Okey, boleh kalau slow ulang semula video cikgu. Okey, terima kasih.